Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah Masjid Al-Khair? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat, dan juga dalam keadaan yang sudah bersedia untuk mendengarkan apakah doa dan zikir kita yang selanjutnya untuk kita bincangkan sebagai zikir yang boleh kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik, pada sesi kita yang pertama, masih ingat lagi kita bincangkan berkenaan dengan zikir apa? Kita bincangkan berkenaan dengan zikir Fatimah, betul kan? Okey, kalau siapa tak ingat, yang saya sebutkan sebagai zikir menghilangkan kesusahan tu, siapa tak ingat, boleh rujuk kembali kepada video kita yang telah disiarkan. Baik, pada zikir kita ataupun doa kita yang kedua, kita ada bincangkan berkenaan dengan doa menghadapi ujian dalam kehidupan. Baik, so pada sesi kita yang ketiga, pada hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan satu lagi doa, iaitu saya namakan ia doa memohon pertolongan. Okay, doa kita nak mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa untuk kita mohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ini ada banyak, ya muslimah. Memang ada banyak. Cuma kalau kita, sebab konteks perbincangan kuliah kita kan berkenaan dengan zikir yang Nabi ajarkan kepada ummahatul mukminin dan juga kepada para sahabat pada zaman Nabi SAW, maka di sini Ustazah memilih zikir yang akan kita baca, doa yang akan kita baca ini sebagai sesuatu yang Nabi SAW ajarkan kepada mereka, dan kita sebagai muslimah, bagi saya cantik jika kita dapat amalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Baik, doa ini Nabi ajarkan kepada siapa? Ustazah tak baca lagi. Mana kita nak tahu Ustazah kan doanya apa? Okey, begini. Doa yang akan kita bincangkan ini berkenaan dengan doa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah doa yang Nabi ajarkan kepada Fatimah radhiyallahu anha. Pada kita punya perbincangan yang pertama kan, kita ada bincangkan berkenaan dengan zikir yang Nabi ajarkan kepada Fatimah. Jadi pada sesi kita yang ketiga ini, sekali lagi saya bawakan beliau sebagai figure ataupun sebagai muslimah yang Nabi SAW ajarkan. Dan Fatimah adalah puteri Nabi SAW. Jadi di situ tidak, bagi saya cantiklah kerana kedekatan beliau dengan Nabi SAW. Jadi di sini ada satu doa yang Nabi SAW ajarkan kepada Fatimah untuk dibaca pada waktu pagi dan petang. Okey, pada waktu pagi dan petang. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Sunan Al-Kubra. Okey, dengan sanad yang hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, yang mana Anas menceritakan dalam hadis tersebut, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Fatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ataupun bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anha, ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bih an taquli idza asbahti wa idza amsayti ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarafata ain. Yang Ustazah gariskan itu, ya, itu adalah doanya. Okey, itu doanya dalam bahasa Arab. Ya hayyu ya qayyumu birahmatika astaghithu
aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Apa maksudnya? Baik. Di sini maksudnya Nabi SAW telah bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anha, tidak ada apa yang menghalangimu untuk mendengar apa yang ingin aku wasiatkan kepadamu. Hendaklah kamu membaca pada waktu pagi dan petang. Jadi Nabi ajarkan kepada Fatimah, iaitu puteri Nabi SAW, untuk membaca doa ini pada waktu bila? Pagi dan petang. Apa doanya? Kalau tadi Ustazah baca dalam bahasa Arab, sekali lagi Ustazah nak baca dalam bahasa Arab, cuma di situ Ustazah transliterasikan, kita letakkan dalam bahasa Ruminya lah. Sebab Ustazah faham kan, kadang-kadang ada antara kita yang susah sedikit nak baca dalam bahasa Arab. Jadi di situ ada dalam bahasa Melayunya, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghiithu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Apa maksudnya muslimah? Di sini doa ini bermaksud, wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Sebab itu tadi kita namakan doa kita pada sesi yang ketiga ini doa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Okay, kerana ada perkataan astaghith di situ. Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Lantaran itu perbaikilah untukku semua urusanku. Aslih li sya'ni kullah. Maksudnya apa? Perbaikilah untukku semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Maksudnya, janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri walau sekelip mata. Okey, walau sekelip mata. Jadi di sini muslimah, doa ini Nabi ajarkan kepada Fatimah radhiyallahu anha untuk dibaca pada waktu pagi dan petang. So, kita boleh amalkan doa tadi kan, untuk kita baca pada waktu pagi dan petang. Dan doa ini, jika kita lihat kepada riwayat Abu Daud, kalau tadi kan riwayat Imam An-Nasa'i, saya nak datangkan dengan riwayat Imam Abu Daud, yang mana dalam sanadnya menyebutkan bahawasanya doa ini adalah doa yang dipanggil sebagai doa ketika kita dalam keadaan kesedihan atau kesusahan. Yang mana antara doa kesedihan ini disebutkan oleh Nabi SAW ataupun yang dibaca oleh Nabi SAW menurut kepada riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih di sini. Da'awatul makrub. Antara doa ketika kita sedih, kita rasa resah, kita rasa gelisah ya dalam hati kita ini, apa doanya? Allahumma rahmataka arju. Dia ada sedikit kelainan lah, ada sedikit perbezaan antara doa tadi dengan doa ini. Kalau tadi kan, kalau tadi awalnya, kalau tadi awalnya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Tetapi jika doa kita yang kedua ini, Allahumma rahmataka arju, depannya berbeza sedikit. Okey, ya Allah, ya Tuhanku, aku mengharap rahmatmu. Fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullah. Ungkapan kata yang berikutnya sama dengan yang tadi kan, yang awal tadi kita baca, cuma ada dia terbalik sedikit. Okey, tapi tidak menjadi masalah, boleh sahaja. So jangan kelirulah, jangan kata tapi tadi ni depannya gini ya, ni belakang gini ya, salah ke? Tak salah. Okey, boleh sahaja, jangan risau ya muslimah. Okey, fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah. Akhirnya sekali di situ ada ungkapan kata la ilaha illa ant. Ini tak ada. Tadi kalau kita lihat yang pertama ni kan, okey, yang ini, kalau ini belakangnya tidak ada la ilaha illa anta. Tetapi kalau kita rujuk pada riwayat Imam Abu Daud, okey, dalam riwayat Imam Abu Daud kita dapati di situ ada la ilaha illa ant.
So ini dipanggil sebagai doa ketika kesedihan atau ketika kita berada dalam keadaan kesusahan. Baik muslimah. Jadi doa ini yang penting di sini, yang saya ingin nyatakan di sini, doa tadi yang pertama tu kan, Nabi SAW ajarkan kepada puteri baginda siapa? Fatimah radhiyallahu anha untuk dibaca pada waktu pagi dan petang. Dalam doa ini ianya mengandungi berkenaan dengan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar berikan pertolongan kepada kita. Kita minta tadi kan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri dengan sendirinya, ataupun yang menguruskan setiap urusan manusia ini tanpa henti, terus menerus. Dengan rahmatmu bi rahmatika astaghith, aku memohon pertolongan kamu, atau aku memohon pertolongan engkau ya Allah. Kenapa muslimah? Setiap hari, setiap waktu, bahkan Nabi SAW ajarkan doa ini kepada Fatimah radhiyallahu anha untuk dibaca. Okay? Untuk dibaca pada waktu pagi dan petang. Maknanya untuk baca setiap hari. Jadi persoalannya di sini, kenapa kita perlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa setiap hari kita perlu minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita? Sehingga Nabi SAW ajarkan kepada Fatimah itu tadi, baca pada waktu pagi dan petang. Bila kita kata baca pada waktu pagi dan petang, maknanya lepas solat subuh pada waktu pagi. Bila kita kata petang, ialah lepas solat asar. Kita baca doanya. Bermakna apa muslimah? Doa itu kita ulang, kita baca setiap hari dengan harapan Allah Subhanahu wa taala bantu kita. Saya nak kaitkan dengan perbincangan kita pada minggu lepas. Maaf, bukan minggu lepas. Pada sesi kita yang ketiga. Sebab kuliah kita 2 kali kan dalam sebulan. Baik, saya nak linkkan ataupun saya nak kaitkan dengan perbincangan kita pada sesi kita yang kedua. Okey, sesi kita yang kedua. Kita bincang tentang apa? Doa apa muslimah? Doa ketika kita menghadapi ujian dalam kehidupan. Okey, doa kita menghadapi ujian dalam kehidupan. Kita tahu dalam hidup kita ni muslimah, kita tak akan terlepas daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari, setiap masa ada saja ujian yang akan menginggah dalam kehidupan kita. Ia adalah perkara yang tak mungkin terlepas daripada kehidupan kita. Ujian tu dia senang ke susah? Ia adalah perkara yang susah. Okay? Bila kita kata ujian, cabaran dalam kehidupan, musibah, ia adalah perkara-perkara yang sukar untuk kita hadapi. Dan Allah Subhanahu wa taala, so kita kena ingat ni, Allah Subhanahu wa taala ada sebutkan kepada kita kan, bahawasanya dalam keadaan kita berhadapan dengan ujian dalam kehidupan kita, bermakna kita juga tidak terlepas untuk ataupun tidak terlepas berhadapan dengan kesusahan-kesusahan dalam kehidupan kita. Apa buktinya? Rujuk surah Al-Balad pada ayat yang keempat. Boleh buka muslimah Al-Quran masing-masing, buka surah Al-Balad, lihat dalam surah Al-Balad pada ayat yang keempat, apa kata Allah dalam ayat tersebut. Dah buka? Boleh ambil Al-Qurannya, saya berikan masa sedikit. Okay, sila capai Al-Quran masing-masing ataupun buka. Kalau siapa yang melihat video ini, pengajian kita ini menerusi laptop, boleh buka smartphone-nya untuk buka apps Al-Qurannya. Okey, lihat surah Al-Balad pada ayat yang keempat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Okey, dalam surah itu. Pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam keadaan susah payah. Ini kata Allah
dalam Al-Quranul Karim sebagai bukti bahawasanya hidup kita ni muslimah, ia takkan terlepas daripada keadaan yang susah. Ada saja perkara-perkara yang perlu kita hadapi, yang mana kita hadapi ia dengan kesusahan. Sebagai apa? Ujian dalam kehidupan kita. Sebab tu dia ada kaitan dengan perbincangan kita pada sesi yang ketiga. Kan doa yang Nabi ajarkan kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, iaitu isteri Nabi SAW yang dah kita bincangkan dalam sesi yang ketiga. Doa ketika menghadapi ujian dalam kehidupan. Apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dalam doa pada sesi yang ketiga yang dah kita bincangkan pada waktu itu, kita dapati dalam doa tersebut ialah saat kita ditimpa dengan ujian dalam kehidupan kita, kita ucapkan bentuk penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kita kata sesungguhnya semua yang kita ada ini adalah milik Allah. Maka kepada Allah lah kita akan kembali. Dan kita minta apa kepada Allah? Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, kau berikanlah pahala kepada musibahku. Wa akhlif li khairan minha. Dan kau gantikanlah untuk aku dengan yang lebih baik daripada apa yang telah engkau ambil. Ataupun daripada yang lebih baik daripada apa yang hilang dari hidup aku. Itu doa yang kita baca. Tapi muslimah, adakah hanya kita berpada dengan minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dengan pahala dan berikan kepada kita dengan ganti yang lebih baik? Adakah berpada dengan itu? Tidak. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dengan musibah, dengan ujian, dengan cabaran dalam kehidupan kita, satu perkara yang perlu kita lakukan, iaitu usaha mengeluarkan diri kita daripada kesusahan tersebut. Sebab itu pentingnya doa yang kita pelajari pada sesi kita yang ketiga ini. Ada kaitannya dengan sesi yang kedua. Kan? Sesi kedua, kita serahkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dengan ujian dalam kehidupan kita. Kita serahkan diri kita kepada Allah. Kita minta kepada Allah dengan pahala, kan? Kemudian kita minta juga kepada Allah apa? Agar Allah ganti dengan yang lebih baik. Tapi kita nakkan pahala, kita nakkan ganti yang lebih baik itu tadi, bagaimana? Kita tak boleh hanya duduk sahaja menanti supaya Allah berikan kepada kita dengan sesuatu yang lebih baik. Tetapi kita perlu usaha agar kita dapat yang lebih baik itu. Dan ia bukan perkara yang mudah, muslimah. Sebab itu, pada sesi yang ketiga ini, kita sambung perbincangan kita berkenaan dengan ujian dan musibah yang sukar, yang susah itu tadi. Dengan satu lagi doa yang mana kita minta pertolongan Allah dalam keadaan kita usaha, kan? Dalam keadaan kita usaha untuk kita keluarkan diri kita daripada ujian dan musibah itu tadi, Allah berikan bantuan dalam kehidupan kita. Sebab itu penting doa ini kita baca setiap hari, pagi dan petang. Okey, pagi dan petang. Kerana kehidupan kita yang Allah ciptakan dalam keadaan yang sedemikian rupa. Ketika kita merujuk pada surah Al-Balad ayat yang keempat ini, para ulama tafsir, antaranya di sini saya ingin mengambil kitab pentafsiran daripada Ibn Kathir rahimahullah. Ketika beliau mentafsirkan ayat ini, beliau datangkan pelbagai pendapat daripada para ulama berkenaan dengan ayat tersebut. Maka kita lihat di sini. Ibn Abbas radhiyallahu an, ini kalangan sahabat Nabi, ketika mentafsirkan ayat tersebut, disebutkan bahawasanya manusia Allah ciptakan dalam keadaan yang kepayahan. Okay, ada juga yang berpendapat untuk ayat ini, kita dalam hidup ini, bila Allah kata laqad khalaqnal insana fi kabad, bermakna kita ini ada kesulitan, ada kesusahan ketika mencari penghidupan.
Betul tak? Dalam hidup kita ni ada je perkara-perkara yang sukar. Okey, ada perkara-perkara yang sukar. Ada orang susah jodohnya, betul kan? Ada orang susah nak cari pekerjaannya, ada orang susah dalam pernikahannya, ada orang susah untuk mendapat zuriat. Ada sahaja kehidupan-kehidupan yang kita lalui ini, dia mendorong kita ataupun menempatkan kita pada situasi yang sukar. Dan jika kita merujuk kepada pendapat Ikrimah berkenaan dengan ayat ini, beliau kata apa? Manusia diciptakan berada dalam keadaan kesusahan dan penderitaan hidup. Begitu juga Qatadah. Bagi saya kesemua pendapat mereka ini ialah hampir sama. Okay, dari sudut ayat itu sahaja yang berbeza. Okay, Qatadah katanya apa? Berada dalam pelbagai pelbagai pula. Berada dalam pelbagai kesulitan. Dan kita juga ada pendapat daripada Al-Hasan yang mana beliau kata pada surah Al-Balad ayat yang keempat itu tadi, manusia menanggung kesusahan hidup di dunia dan dia memikul beban berat urusan di akhirat. Tapi adakah kerana Allah Subhanahu Wa Taala sudah menciptakan kita dalam keadaan yang sedemikian, kita pun kata nak buat macam mana, susah dah hidup ni kan, tak payahlah nak usaha? Tidak, bukan begitu. Bila Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita dalam keadaan yang susah itu tadi. Contohnya muslimah, kita susah. Ada antara kita Allah Subhanahu Wa Taala uji, susah untuk didik anak-anak. Kan ada anak kita yang degil, nakal, ada anak kita, ya Allah ya Tuhanku, kita ni dah usaha dah macam-macam, kita dah didik dah dengan baik, tapi masih lagi ada je kan perkara yang tak kena dengan anak kita. Bukankah itu susah? Susah muslimah. Kita boleh jadi ibu yang siang malam memikirkan tentang anak kita. Susah hati kita fikirkan anak tu tadi. Okey, ujian ni masing-masing muslimah. Ada orang kan Allah Subhanahu Wa Taala uji dia susah dalam pekerjaannya, kan majikan masalah, kawan-kawan kat tempat kerja masalah, pekerjaan susah, ada je problem, pekerjaan menimbun-nimbun. Tiba-tiba environment pekerjaan berubah daripada satu yang positif kepada satu yang negatif. Itu ujian. Ujiannya susah Allah berikan kepada kita. Ada orang bernikah bertahun-tahun tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak kurniakan lagi dengan zuriat. Betul tak? Ujian dalam hidup dia susah. Susah mana nak dengar cakap orang, susah sebab orang cakap itu cakap ini, susah kita pergi macam-macam rawatan untuk bantu diri kita dapatkan zuriat itu tadi. Pelbagai macam kita buat. Kita lalui kesusahan, keperitan itu tadi. Ada orang Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan jodoh kan. Tunang pertama kali putus, tunang kali kedua putus lagi, kali ketiga putus lagi, dah kawan-kawan belum sempat tunang pun dah putus. Ada orang begitu muslimah. Ujian masing-masing. Ujian masing-masing. Kesusahan yang Allah tetapkan pada diri kita juga masing-masing. Tetapi kita jangan lupa, dalam hidup kita ini muslimah, bila Allah Subhanahu Wa Taala uji kita, tak kira apa jua bentuk ujian yang Allah berikan dalam hidup kita. Allah berikan bukan dengan saja-saja. Bukan sengaja-sengaja ni Allah nak jadikan kita dalam hidup dalam keadaan kesusahan. Bukan begitu. Bukan saja-saja, biar aku ciptakan manusia dalam keadaan hidup susah. Biar bagus diorang ni. Aku kan Tuhan, suka hati akulah nak ciptakan diorang tu macam mana. Bukan begitu muslimah. Bukan begitu tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita dalam keadaan yang susah itu tadi. Kita kena ingat, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita dalam keadaan yang susah. Supaya apa? Supaya kita faham susah itu ujian, dan bila seseorang berhadapan dengan satu ujian, dia akan menjadikan diri dia orang yang sedar bahawasanya kita ni tak berkuasa. Kita bukan Tuhan. Kehidupan kita ini adalah pinjaman daripada Tuhan. Allah berikan kepada kita dengan kehidupan sebagai pinjaman untuk diri kita. Bayangkan kalau kita daripada kecil sampai kita meninggal dunia tu kan, ataupun sampai sekarang ni, sampai usia kita sekarang ini,
saat kita sedang mendengar ataupun sedang menonton kuliah saya ini. Hidup kita tak ada pernah susah. Senang je hidup kita ni. Tak susah pun, hidup saya senang je. Saya kata begini, kita akan jadi hamba Allah yang sombong. Kita akan jadi hamba Allah yang tak sedar diri kita. Kita akan jadi hamba Allah yang rasa kita boleh buat apa saja yang kita suka. Kita akan jadi hamba Allah yang mana kita rasa kita berkuasa untuk menentukan apa yang bagus untuk diri kita dan apa yang tak bagus untuk diri kita. Kita akan rasa sedemikian. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita ini bersama dengan ujian, bersama dengan kesusahan, agar kita ni menjadi makhluk Allah yang sedar diuntung. Agar kita ni jadi makhluk Allah ataupun hamba Allah yang mengerti bahawasanya kita dalam keadaan kita ini mampu untuk buat pelbagai perkara, tetapi kita tak berkuasa apa-apa. Kita hanya berusaha. Yang tentukan siapa? Allah. Allah yang tentukan. Kerana apa? Bila kita ni susah, kita selalunya akan kembali kepada Allah, bukan? Sebab itu pada sesi kita yang kedua, doanya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ucapkan satu ungkapan untuk kita kembali kepada Allah. Kerana apa? Kita perlukan Allah. Kenapa kita perlukan Allah, muslimah? Kerana Allah yang ciptakan kita. Manual hidup kita, manual diri kita ini ada di tangan Allah. Kita tak mampu buat apa-apa, muslimah. Setiap apa yang kita ada pada hari ini ialah atas pemberian Allah. Setiap apa yang kita peroleh pada hari ini adalah atas keizinan Allah yang menciptakan kita. Bayangkan kalau hidup kita tak pernah susah, kemungkinan besar kita ni tidak ada rasa perlu kepada Allah. Kita akan rasa, tak payahlah, Allah tak payahlah semua, aku boleh buatlah semua ni, aku boleh buatlah itu semua ni. Kita akan sombong balik pada poin kita yang pertama tu, kan? Tapi bila kita susah, kita selalunya akan tunduk, sujud, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Bukti kita amat perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu akan menjadikan kita seorang hamba yang lebih dekat kepada Allah. Selalunya muslimah, kita ni kalau susah, memang kita akan dekat kepada Allah. Sebab itu kita ni kalau susah, ya Allah, syukurlah banyak-banyak. Syukur, Alhamdulillah. Sebab apa? Ia adalah ruang yang Allah jadikan untuk kita, supaya kita ni lebih menjadi seorang hamba yang doanya sungguh-sungguh, yang solatnya betul-betul khusyuk, yang sujudnya betul-betul, ya Allah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ia menjadi ruang yang mendidik diri kita untuk dekat dengan Allah. Okey, untuk kita jadi seorang hamba yang sentiasa nak angkat tangan doa kepada Allah. Sebab itu penting kita hidup ni susah, muslimah. Sebab ia adalah satu peluang untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan kita juga akan usaha lebih. Usaha lebih untuk menjadi yang lebih baik. Kita tak berpada dengan apa yang kita ada. Bila Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dengan satu ujian, kita gagal, kan? Adakah kita hanya menerima kegagalan dan kekalahan itu begitu saja? Dah fail, nak buat macam mana? Tak apalah, terima aja. Tidak. Kita tak sedemikian. Tapi kita usaha, kita cari mana silapnya, mana salahnya. Kita akan perbaiki keadaan itu kepada yang lebih baik. Dan ia bermula dengan kesusahan. Kan ia bermula dengan kesusahan. Dan sebab itu, daripada situlah bila kita nak jadi yang lebih baik tadi, kan, kita akan usaha juga cari jalan penyelesaian. Bayangkan kalau hidup tak pernah susah kita ni. Semua senang. Otak tak boleh berfikir, kan? Hidup senang lenang. Bila ada masalah, tiba-tiba je Allah berikan masalah, buntu, tak tahu nak buat apa. Kesusahan itu sebenarnya ianya baik untuk diri kita. Baik untuk diri kita. Sebab ianya meningkatkan kualiti diri kita menjadi orang yang biasa-biasa kepada insan yang cukup luar biasa. Jadi insan yang cukup luar biasa. Sebab itu muslimah,
kita baca doa tadi. Doa yang saya kongsikan pada perbincangan kita di sesi yang ketiga ini. Kan? Apa doanya? Apa doanya? Jangan lupa. Okey. Doanya tadi kan yang Ustazah dah sebutkan. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Okey, mungkin boleh kita ulang kembali ataupun boleh kita display kembali kan doa tadi. Okey. Yang Nabi ajarkan kepada siapa? Kepada Fatimah radhiyallahu anha. Nabi ajarkan kepada Fatimah radhiyallahu anha. Iaitu doanya Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Sebab itu kan tadi, dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita berhadapan dengan ujian kehidupan kita, Nabi SAW ajarkan kepada kita dengan doa ini. Nabi ajarkan kepada puteri baginda Fatimah radhiyallahu anha untuk dibaca pada pagi dan petang. Setiap hari hidup kita ni muslimah, tadi pun Ustazah dah sebutkan, kita tak akan terlepas daripada kesusahan. Ada je perkara-perkara yang tiba-tiba datang, ada je perkara-perkara yang tiba-tiba singgah dalam kehidupan kita. Jadi di sini kita, kalau bila kita setiap hari kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu tadi kan, pagi, petang, supaya Allah bantu kita, ianya adalah satu perkara yang baik sekali. Kerana apa? Dalam doa ini, kalau saya nak pergi kepada kepada penjelasannya, dalam doa ini kita lihat muslimah, Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW ajarkan kepada kita, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Hidup dan yang Maha Berdiri Sendiri. Ini adalah pujian dan pujaan yang kita panjatkan kepada Allah sebagai Tuhan kita yang tiada tandingan. Okey, kita mulakan doa itu dengan nama-nama Allah ini. Bi rahmatika, dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah tu kita minta. Supaya apa? Allah bantu dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita bukan tentang, ia bukan tentang satu-satunya masalah yang sedang kita hadapi muslimah, bukan tentang itu. Tapi dalam doa ini kita minta kepada Allah, aslih li sya'ni kullah. Kita minta kepada Allah, perbaikilah untukku semua urusanku. Semua urusanku maksudnya ialah tentang pekerjaan kita, tentang pernikahan kita, tentang anak-anak kita, tentang ahli keluarga kita, kan? Semuanya. Semua tentang dunia dan akhirat kita. Itu makna kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perbaiki semua urusannya. Mana yang tak kena, mana yang susah, mana yang sukar, kita mohon kepada Allah, Ya Allah, kau bantulah aku untuk perbaiki mana-mana yang tak kena, mana-mana yang dia hewaya ke bukan dalam hidup kita ni. Kita minta kepada Allah semuanya muslimah, semuanya, tidak ada pengecualian di sini, iaitu berkenaan dengan dunia, berkenaan dengan juga akhirat kita dalam kehidupan kita sebagai hamba ini. Kita minta kepada Allah itu. Kemudian dalam doa ini, apa lagi disebutkan? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Kita minta kepada Allah, Ya Allah, kau jangan serahkan urusanku kepada diriku sendiri walau sekelip mata. Kita minta kepada Allah, jangan kita ni Allah berikan tu, atau dalam kata lain bila kita rujuk kepada perbincangan ulama berkenaan syarah hadis ini, dikatakan jangan serahkan, maksudnya kau jangan tinggalkan aku sendiri dengan semua urusan itu. Sebab apa muslimah? Kita tak mampu untuk uruskan semuanya sendiri. Kita perlukan Allah. Kita perlukan Allah dalam semua urusan kehidupan kita. Bayangkan kalau Allah tinggalkan kita, kalau Allah biarkan kita uruskan semuanya, kita akan lebih menjadi seorang hamba yang merasa diri kita berkuasa dan kita akan sombong dengan apa yang kita ada. Tapi doa ini mengajarkan kepada kita, kita tak mampu untuk uruskan semuanya.
dan kita perlukan Allah untuk bantu kita uruskan semua urusan kita. Dan kita minta kepada Allah walaupun sekejap. Walaupun sekejap, kita tak nak urusan itu berada pada tangan kita. Kalaupun kita buat keputusan itu kita buat ialah kerana apa? Kerana Allah. Kena ingat. Kalaupun kita buat satu perkara, kita buat itu kerana apa? Kerana Allah. Kalaupun kita nak cakap satu perkara, kenapa kita cakap? Kerana Allah. Kerana kita tahu kita hamba. Setiap detik, setiap saat dalam hidup kita ini muslimah, kita tak ada apa-apa. Kita tak berguna. Melainkan kita ini hanyalah hamba Allah yang dipandu oleh syariat Allah. Barulah kita ini menjadi hamba Allah yang benar-benar bermanfaat di sisi manusia, bermanfaat terutama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tadi kita minta kepada Allah, ya Allah, kau perbaiki semua urusanku dan jangan kau serahkan semua urusan aku pada aku walaupun sekelip mata. Dan doa ini muslimah, kerana apa kan tadi depannya kita baca Ya Hayyu Ya Qayyum, itu adalah nama Allah yang agung. Ismullahil A'zam. Kan? Ada pada satu ketika saya nak kongsikan sebagai perbincangan kita yang terakhir ataupun perbincangan yang untuk menutup perbincangan kita pada malam ini ya. Saya nak kongsikan dengan satu peristiwa yang mana pada satu masa Nabi SAW di dalam masjid bersama dengan beberapa orang sahabat. Kemudian sahabat ini ya, sebentar ya. Kemudian sahabat ini dia kata ada seorang lelaki yang solat. Okey, pada masa itu seorang lelaki ini dia solat. Setelah dia solat, dia berdoa kepada Allah. Dan doa itu didengari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya muslimah? Dia doa begini. Okey, dia doa begini. Doa ini juga boleh kita amalkan, tapi dia sebenarnya bukan doa yang diajarkan Nabi kepada para sahabiat lah, bukan. Okay? Tapi yang Nabi dengar dibaca oleh seorang lelaki di dalam masjid. Baik. Doa ini dia mengandungi nama-nama Allah yang agung. Iaitu dia baca apa? Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa antal mannan. Badi'us samawati wal ardi. Ya dhal jalali wal ikram. Ya Hayyu Ya Qayyum. Kan di belakangnya itu ada ungkapan ataupun ada doa Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini yang saya cuba untuk relatekan dengan doa yang kita pelajari pada sesi kita yang ketiga ini, iaitu Ya Hayyu Ya Qayyum. Jadi nanti boleh baca ya terjemahannya sendiri di situ. Ya, hadis ni riwayat Imam Abu Daud, status hadisnya adalah sahih. Jadi ketika Nabi SAW dengar apa yang dibaca oleh lelaki tersebut, apa kata Nabi SAW muslimah ketika Nabi SAW mendengar doa itu? Nabi kata begini, laqad da'allaha bismihil azim. Okay, bismihil azim alladhi idha du'iya bihi ajaba wa idha su'ila bihi a'ta. Nabi kata sesungguhnya lelaki itu dia telah berdoa dengan nama Allah yang agung, yang mana jika berdoa menggunakan dengan doa tersebut, iaitu nama-nama Allah yang agung itu tadi, okey, ianya akan dikabulkan. Wa iza su'ila, dan kalau kita minta menggunakan doa itu tadi ataupun menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung itu tadi, maka dia akan diberi. Ini kata Nabi SAW. Dan jangan lupa dalam doa yang kita pelajari pada hari ini, iaitu Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Depannya tadi kan, di awal doanya yang Nabi ajarkan kepada Fatimah radhiyallahu anha tersebut, ada nama Allah yang agung. Apa dia?
Ya Hayyu Ya Qayyum. Dan dalam hadis itu tadi, Nabi kata, sesiapa yang berdoa dengan nama-nama Allah yang agung. Tadi kan, lelaki itu ketika dia selepas solat, dia doa, ada ungkapan Ya Hayyu Ya Qayyum dalam doanya. Pegang baik-baik muslimah kata-kata Nabi ini. Nabi kata apa? Jika kita berdoa dengannya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kabulkan. Dan jika kita minta dalam doa kita kepada Allah, kita minta kepada Allah dengan doa tersebut ataupun dengan ungkapan kata tersebut yang ada Ya Hayyu Ya Qayyum, maka Allah akan beri apa yang kita minta. Cantik sangat muslimah doa ini. Jadi jangan tinggalkan ia. Jadikan ia amalan dalam kehidupan kita setiap hari, pagi dan petang, sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan, nasihatkan kepada Fatimah. Kerana apa muslimah? Bila kita doa Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri dengan sendirinya, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, engkau perbaikilah semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau letakkan urusan itu pada diri aku walaupun sekelip mata. Maknanya setiap hari kita minta kepada Allah berikan bantuan untuk setiap urusan kehidupan kita, yang mana kadang-kadang kita rasa kita hampir tak mampu untuk pikul beban berat yang ada dalam hidup kita. Tapi doa kita kepada Allah, itu yang menjadikan kita seorang muslimah yang kuat menjalani kehidupan kita. Itulah yang menjadikan kita muslimah yang tabah, muslimah yang sentiasa bersemangat untuk menjalani kehidupan kita. Sebab itu dalam hidup kita ni muslimah, jangan tinggalkan Allah. Bila kita sentiasa ingat kepada Allah, bila kita sentiasa mohon kepada Allah, minta bantuan kepada Allah, yakin Allah akan beri apa yang kita minta. Lebih-lebih lagi bila kita doa dengan nama-nama Allah yang agung, antaranya Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Okay muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan untuk sesi kita yang keempat, bagi membincangkan satu lagi doa yang Nabi ajarkan kepada para sahabiat ataupun kepada ummahatul mu'minin. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.